Salam sejahtera, saya Zainal Arifin Ismail. Dan saya Izzat Aziz Fauzi. Buletin utama 22 Mac. Dr. Mahathir beri syarat kaji semula pemberian kontrak kerajaan kepada firma British. Korea Selatan kerah tentera berjaga-jaga. Berita sepenuhnya. Malaysia sedia mengkaji semula pengharaman kontrak awam pada firma British dengan syarat media negara itu menghentikan pembohongan mengenai negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengulangi pendirian Malaysia bahawa tindakan itu hanya membabitkan kontrak baru kerajaan, bukannya sektor swasta dan lain-lain aktiviti ekonomi. Well, if you stop telling lies, then we might retrieve the die. Menjawab soalan wartawan asing yang hadir pada sidang akhbar ini mengapa Malaysia tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap akhbar berkenaan, Perdana Menteri berkata ia tidak membantu untuk menjernihkan suasana. I don't think it will get us anywhere. It will only result in the British papers having a field day reporting all kinds of muck, which they are very good at. Kerajaan Malaysia mengharamkan pemberian kontrak baru kepada firma British berikutan tuduhan akhbar negara itu. Kononnya pemimpin negara ini menerima sogokan. So we think that APEC should dilangsungkan walaupun sebelum itu, ketika menyampaikan ucapan dasar pada Mesyuarat Agung Antarabangsa ke-10, Majlis Kerjasama Ekonomi Pasifik PECC, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata pasaran terbuka serantau tanpa pelindungan dan perdagangan dikawal perlu diwujudkan. Menurutnya, Malaysia berpegang kepada matlamat memastikan masyarakat rantau Pasifik berpegang kepada kepentingan mewujudkan pasaran terbuka itu. Dalam ucapan dasar di perasmian Mesyuarat Agung Antarabangsa ke-10 Majlis Kerjasama Ekonomi Pasifik PEC, Perdana Menteri menekankan perlunya dunia mempunyai satu pasaran sahaja. This entire planet should be a single marketplace, a single trading bloc, with as few obstacles and distortions as possible to the freest and least managed exchange of goods and services. Can we not all agree that global free trade, like democracy, with all the inherent imperfections, is by far the best option, ensuring the greatest good for the greatest number? Oleh itu, masyarakat Pasifik perlu mewujudkan masyarakat sama rata dan bukan masyarakat yang dipengaruhi atau dikuasai oleh negara lain. Malaysia katanya lebih yakin kepada pembentukan sebuah Pax Pacifica iaitu tanpa kepimpinan mutlak atau pelindung. We cannot accept a Pax Sinica. We cannot accept a Pax Nipponica. We cannot accept a Pax Americana. Now, not now, and not in the future. Bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Mahathir tidak menafikan perlunya kepemimpinan, tapi ia bukanlah dalam kepemimpinan mutlak. Mesyuarat Agung Antarabangsa 3 hari yang bertemakan pasaran sejagat, cara mencapainya dihadiri 535 peserta termasuk beberapa ketua kerajaan dan pemimpin negara lingkungan Pasifik. Dalam sidang akhbar selepas itu, Datuk Seri Dr. Mahathir menyentuh mengenai sidang kemuncak tidak formal Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC November ini. Perdana Menteri mengumumkan akan menghadiri persidangan itu yang bakal diadakan di Jakarta serta mengulangi pendirian Malaysia supaya forum itu tidak diinstitusikan. We think that APEC should continue to be an informal grouping. They should not institutionalize all its meetings and have a regular program for ministers to meet. We should meet when there is a need to do so. And we should not be held back by APEC if we want to participate in some other forum. Datuk Seri Dr. Mahathir menekankan forum itu sepatutnya menjadi tempat bagi anggotanya mengenali satu sama lain untuk memahami pendapat secara lebih dekat. Menjawab soalan pemberita, kononnya APEC tidak boleh berperanan lebih aktif jika tidak menginstitusikan persidangannya, Perdana Menteri mengulas. Well, if you are thinking in terms of a grouping, a sort of trade bloc, of course it would appear to be wishy-washy, but if you are thinking in terms of merely getting to know each other and trying to understand each other's point of view, I think it is quite okay to have that kind of informal meetings.
Datuk Seri Dr. Mahathir mengulangi pendirian Perundingan Ekonomi Asia Timur EAEC yang diusahakan Malaysia adalah forum untuk membincangkan masalah bersama di antara negara serantau. Keengganan Perdana Menteri menghadiri mesyuarat pertama yang diusahakan Presiden Clinton di Seattle tahun lalu mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin APEC. Bagaimanapun, persetujuannya untuk hadir pada sidang November ini kerana ia diputuskan oleh APEC. APEC adalah forum serantau meningkatkan kerjasama ekonomi di anggotai 18 anggota termasuk Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Australia, New Zealand dan 6 negara anggota ASEAN. Mengulas ketegangan di Korea, Perdana Menteri berharap Pyongyang membenarkan pasukan antarabangsa memeriksa kemudahan nuklearnya. Datuk Seri Dr. Mahathir mencadangkan satu pendekatan yang difikirkan sesuai bagi memudahkan pemeriksaan itu. North Korean issue. Well, I hope that the North Korean will allow the inspection to be carried out because I don't think they want to have any nuclear war. I don't think they want to have war at all. But I think the approach must be such that they don't feel that they are being ordered to do this and that. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Kim Yong-sam mengarahkan tentera negara itu diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Arahan itu dibuat selepas Korea Utara enggan menyambung rundingan bagi membolehkan pasukan antarabangsa memeriksa kemudahan nuklear di negara itu. Sekutu Korea Selatan, Amerika Syarikat pula berjanji untuk menghantar peluru berpandu Patriot ke Seoul. Presiden Bill Clinton dilaporkan meluluskan penghantaran segera 36 peluru berpandu Patriot. Dalam pada itu, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA meluluskan resolusi bagi mendesak Korea Utara menarik balik halangan terhadap usaha pemeriksaan nuklearnya. Resolusi yang dirangka oleh perwakilan 10 negara akan dihantar ke Majlis Keselamatan PBB. Majlis Badan Dunia itu berkuasa mengenakan sekatan perdagangan ke atas Korea Utara. IAEA akan mendakwa Pyongyang melanggar syarat perjanjian kawalan nuklear. Manakala itu, sebagai sokongan kepada Korea Selatan, Amerika kini membuat persiapan untuk menyambung semula latihan tentera Team Spirit antara kedua-dua negara. Latihan itu dikatakan antara punca kemarahan Korea Utara yang mendakwa latihan seumpama itu mengancam keselamatannya. Di Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional Sabah melipat gandakan usaha membela nasib rakyat negeri itu bagi memastikan mereka terus mendapat manfaat pembangunan. Beliau menyatakan ini dalam pertemuan dengan Adun BN Sabah di Jabatan Perdana Menteri petang tadi. Datuk Seri Anwar yang juga Timbalan Presiden UMNO berkata tanggungjawab membela nasib rakyat perlu diutamakan agar mereka tidak ketinggalan. Ketika ditemui selepas mesyuarat berkenaan, Setiausaha BN Sabah Karim Bujang berkata, Timbalan Perdana Menteri juga menegaskan BN akan melaksanakan segala janji sebelum pilihan raya Sabah yang lalu. Ini adalah pertemuan pertama di antara 31 adun BN dan Datuk Seri Anwar selepas membentuk kerajaan di Sabah. Mereka diketuai Ketua Menteri Sabah Tan Sri Sakaran Dandai. Antara yang hadir adalah Adun Likas Datuk Yong Tek Lee, Datuk Saleh Tun Muhammad Said, Pusukan Pandikar Amin Mulia, Tempasuk Haji Ji Muhammad Nur, Sulaman Yahya Husin, Petagas dan Datuk Chow Tet On Api-Api. Sementara itu, Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Datuk Joseph Kurup yakin Barisan Nasional Sabah yang akan bermesyuarat malam ini akan menerima kemasukan parti itu dalam BN. Keyakinan beliau berdasarkan sokongan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dalam pertemuan mereka beberapa hari lalu. Datuk Kurup berkata beberapa ahli Dewan Undangan Negeri menyatakan hasrat menyertai PBRS tetapi beliau tidak menyebut nama mereka. Beliau memberitahu demikian ketika dihubungi dari Kota Kinabalu. Datuk Kurup kini berada di Kuala Lumpur. Sementara itu, dalam perkembangan lain, 3,000 anggota PBS dari 7 bahagian di Sabah mengumumkan penyertaan ke dalam PBRS. Bahagian terbabit ialah Kundasang, Ranau, Kuala Penyu, Kimanis, Moyok, Tamparuli dan Petagas. Naib Presiden PBRS yang juga Ketua Pemuda Parti itu, Ramli Indang, menerima borang permohonan mereka siang tadi.
Malaysia dan Singapura hari ini menandatangani perjanjian persefahaman membina laluan kedua yang menghubungkan kedua-dua negara. Laluan sepanjang 2 km di antara Gelang Patah, Johor dan Tuas di Singapura ini dijangka siap serta boleh digunakan pada hujung 1997. Malaysia diwakili Menteri Kerja Raya Datuk Leo Mogi, manakala Singapura oleh pemangku Menteri Pembangunan Nasional yang juga Menteri Kanan Hal Ehwal Luarnya, Encik Lim Heng Kiang. Menurut Datuk Modi, perjanjian persefahaman ini membabitkan rangka pembahagian tanggungjawab mengenai reka bentuk, pembinaan dan operasi penyelenggaraan jambatan bernilai 1.7 ribu juta ringgit. Katanya, syarikat United Engineering Malaysia UEM yang dipilih memegang konsesi projek ini sejak 1993 akan membina 1.6 hingga 1.7 km dari jambatan ini. Singapura pula menurut Datuk Mogi akan membina baki jambatan ini sepanjang 300 meter. Selain itu, katanya UEM akan memajukan lebih 10,000 hektar sekitar Gelang Patah dengan kawasan perindustrian, komersial dan pusat pentadbiran membabitkan perbelanjaan lebih 5,000 juta ringgit dalam masa 30 tahun. Mengenai tol di jambatan ini, Datuk Mogi berkata Malaysia akan mengenakan bayaran tol terbuka, manakala Singapura belum membuat keputusan mengenainya. Toll will be imposed as part of the privatization policy. Obviously, the private sector company will be developing it. We want to have some revenue stream. Beliau berkata anggaran jumlah kenderaan yang akan menggunakan laluan baru ini ialah 150,000 buah sehari, meningkat lebih 3 kali ganda dari jumlah sekarang. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia menimbang kemungkinan menghantar lebih ramai anggotanya ke Bosnia Herzegovina sekiranya diminta oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Borhan Abu Samah berkata Malaysia tidak menghadapi masalah menambah anggota di negara Balkan itu. Tan Sri Borhan berkata setakat ini lebih 1,500 anggota ATM berkhidmat dengan UNPROFOR di Bosnia dan belum ada cadangan baru untuk menghantar pasukan tambahan negara. Ini kerana katanya sumbangan Malaysia dalam UNPROFOR setakat ini dianggap mencukupi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan latihan udara Air Tamal 13 di antara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Tentera Udara Diraja Thai RTAF di pengkalan TUDM Butterworth siang tadi. Latihan 12 hari bermula Sabtu lalu ini membabitkan 10 pesawat TUDM dan 324 pegawai serta anggota pelbagai pangkat. Tan Sri Borhan berkata latihan ini bertujuan mengukuh serta memperbaiki kerjasama dan persefahaman di kalangan tentera udara kedua-dua negara terutama ketika menjalankan operasi di sempadan. Turut hadir di majlis perasmian ini ialah Ketua Staf Bersama Angkatan Tentera Thailand, Jeneral Jarun Punsanong. Sejenis napang untuk mengawal rusuhan tanpa mengorbankan perusuh diperkenalkan di Malaysia. Senapang berkenaan flashball dijangka dapat membantu pihak keselamatan khususnya polis dan tentera mengawal rusuhan dengan lebih mudah dan selamat kerana ia direka khas untuk tidak membunuh. Pagi tadi demonstrasi menggunakan flashball diadakan untuk cawangan logistik kastam Diraja Malaysia di lapan Sasa Polis Daerah Gombak, Batu Cave, Selangor. Menurut wakil syarikat Triangle Security Services yang berhad pengedar flashball, senjata ini amat sesuai kerana boleh digunakan dalam keadaan kelang kabut tanpa membahayakan nyawa orang ramai. Memandangkan senjata ini tidak membunuh, ia memberi keyakinan kepada penggunanya mempertahankan diri ketika diserang. Senjata yang diperbuat dari bahan campuran ringan tetapi tahan lasak ini boleh dikendalikan dengan hanya sebelah tangan. Peluru getah yang digunakan pula mampu menumbangkan mangsa tanpa menembusi kulit mereka. Senjata buatan Perancis ini juga mudah dikendalikan serta tidak memerlukan tempoh latihan yang panjang untuk memahirkan penggunaannya. Senjata ini digunakan meluas di Perancis dan beberapa negara di Eropah. Usaha menjaga kebersihan dan keindahan sungai. Kementerian Pertanian mulai tahun ini menganjurkan pertandingan pembersihan dan pengindahan sungai, parit serta longkang di pekan dan bandaraya seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Sanusi Jonet berkata, pertandingan itu bermula sekarang dan pengadilan mengenainya akan dibuat Ogos depan. Menurut Datuk Seri Sanusi, sebuah jawatan kuasa akan ditubuhkan minggu depan dalam mesyuarat jawatan kuasa Hari Kebangsaan 1994. Program ini akan menjadi program tahunan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah bersetuju dengan program ini dan ianya akan dilaksanakan mulai tahun ini.
Tambah beliau, pertandingan ini adalah lanjutan kempen Cintailah Sungai Kita, anjuran Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Datuk Seri Sanusi berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Seminar Hari Air Sedunia 1994 di Kuala Lumpur pagi tadi. Seminar bertemakan pemeliharaan dan pembangunan sumber-sumber air di Malaysia ini disertai 160 peserta. Antara tajuk penting yang akan dibincangkan dalam seminar ini ialah kedudukan air dan penggunaannya di Malaysia dalam tempoh 20 tahun akan datang. Seminar sehari ini anjuran bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Pengairan dan Saliran, Persatuan Penyelidikan dan Pengurusan Persekitaran, Institusi Jurutera Malaysia, Program Hidrologi Antarabangsa dan Persatuan Air Malaysia. Buku dan majalah Jepun mengenai kawalan kualiti kerja kini boleh didapati dalam bahasa Melayu. Usaha menterjemahkan buku dan majalah berkenaan dilakukan oleh Perbadanan Produktiviti Negara dan Ikeda Shinichi and Associates Sendirian Berhad. Dalam ucapannya ketika melancarkan 3 daripada buku berkenaan di Ibu Negara siang tadi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Rafidah Aziz berkata usaha itu akan menambah khazanah negara. Menurutnya, ia juga akan meningkatkan pemahaman rakyat negara ini dalam bidang kawalan kualiti, terutama yang dilaksanakan di Jepun. Teks ucapannya dibacakan oleh Setiausaha Parlimen Kementerian Berkenaan, Datuk S.S. Subramaniam. Sehingga ini katanya, Jepun adalah negara ulung dalam bidang penterjemahan bahan mengenai kawalan mutu kerja. Setakat ini 3,000 buku terbabit dicetak dan diedarkan kepada ahli kumpulan kawalan mutu Perbadanan Produktiviti Negara NPC. Lebih RM300,000 dibelanjakan untuk usaha ini yang ditaja oleh lebih 10 badan korporat. Townsville Selatan Johannesburg sebagai memperingati ulang tahun pembunuhan beramai-ramai 1960 apabila polis rejim Pretoria membunuh 69 rakan mereka. Hari Sharperville mercu tanda perjuangan anti-apartheid dan diisytiharkan sebagai cuti umum oleh beberapa pertubuhan dan syarikat. Sempena Hari Sharperville ini, rakyat Afrika Selatan anti-apartheid diketuai pemimpin Parti Kongres Kebangsaan Afrika ANC, Nelson Mandela, menganjurkan rapat umum. Menurut Mandela, pembunuhan beramai-ramai ini patut dijadikan pengajaran yang tidak seharusnya berulang lagi. Berikutan kemelut politik di Afrika Selatan, lebih 18,000 orang terkorban dalam pertempuran suku kaum. Sementara itu, lebih 2,000 banduan di Queenstown merusuh mengakibatkan 21 orang banduan lain terbunuh. Mereka menuntut diberi hak mengundi dalam pilihan raya umum bulan depan. Pihak berkuasa penjara Peter Maritzburg berkata kebanyakan banduan terbunuh apabila bilik kurungan mereka terbakar akibat perbuatan sendiri. Hak mereka untuk mengundi dilaungkan oleh sebuah kumpulan hak asasi kemanusiaan bagi banduan, SAPOR. Pihak berkuasa menyalahkan pertubuhan itu kerana memaksa semua banduan dibenarkan mengundi pada pilihan raya bulan depan. Banduan yang merusuh memecahkan beberapa tembok dan membakar sebuah bilik kurungan. Kejadian itu menyebabkan 21 banduan terbunuh akibat sesak nafas kerana terperangkap di dalam penjara. Pihak berkuasa penjara menganggarkan 120 banduan dan warden cedera. Kerugian dianggarkan bernilai 1.75 juta ringgit. Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO dan rejim Tel Aviv hampir mencapai pertujuan berhubung satu kompromi yang diusahakan oleh Norway bertujuan meningkatkan keselamatan di wilayah yang diduduki rejim Zionis. Bagaimanapun, wakil rejim dan PLO masih meneruskan rundingan untuk menyelesaikan beberapa perselisihan kecil. Sebelum itu, perbincangan antara wakil Amerika dan pemimpin PLO Yasir Arafat menemui jalan buntu. Bagaimanapun, wakil khas Amerika Dennis Ross menyifatkan pertemuannya dengan Yasir Arafat menampakkan hasil positif. Namun, perwakilan Palestin pula tidak sependapat. Yasir Abid Rabu berkata tidak ada sebarang pencapaian dalam perjumpaan ini, khususnya berhubung jaminan perlindungan kepada rakyat Palestin di wilayah yang diduduki. Perkara itu antara ketetapan dalam resolusi Majlis Keselamatan PBB minggu lalu. Sementara itu, pertemuan antara wakil Palestin dengan pihak rejim Tel Aviv juga gagal. Ini sekali lagi menghampakan harapan rejim Zionis itu yang mahu membawa PLO menyambung semula sidang damai. Palestin menangguhkan sidang damai itu berikutan pembunuhan lebih 40 rakyatnya yang sedang solat di Masjid Hebron minggu lalu.
Dalam perkembangan berkaitan, rejim Tel Aviv mengakhiri perintah berkurung di Hebron setelah dikuatkuasakan lebih 3 minggu. Kesempatan ini memberi peluang kepada penduduk Palestin keluar untuk urusan harian. Meskipun perintah berkurung ditarik balik, tentera Yahudi terus berkawal. Perdana Menteri Yitzhak Rabin juga tidak mengisytiharkan tamatnya tempoh perintah berkurung ini kerana bimbang kemungkinan kejadian buruk. Ini berikutan keadaan di beberapa kawasan terbabit dilaporkan masih tegang. Keputusan menamatkan tempoh perintah berkurung diambil berikutan janji Menteri Luar Rejim Tel Aviv, Shimon Peres beberapa hari lalu. Sementara itu, penduduk haram Yahudi masih berdegil dan enggan meninggalkan kawasan berkenaan. Setengah pula bimbang kemungkinan sebarang tindak balas penduduk Palestin. Perintah berkurung dikuatkuasakan berikutan peristiwa pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin yang sedang solat di Masjid Hebron bulan lalu. Pilihan raya umum di El Salvador, Parti Pemerintah Republikan Bersekutu Kebangsaan ARENA mendahului parti lain setelah 75% undi dikira. Bagaimanapun pemimpinnya Armando Calderón Sol masih belum memperolehi majoriti untuk menjadi presiden. El Salvador kini dalam proses menuju ke arah pemerintahan demokrasi selepas tamatnya Perang Saudara 15 bulan lalu. Puak pemberontak yang bernaung di bawah Parti Barisan Pembebasan Kebangsaan Farabundo Marti (FMLN) turut mengambil bahagian. Pilihan raya umum ini anjuran PBB. Dengan hampir 75% undi dikira, Parti ARENA menguasai 45% daripada 84 kerusi yang dipertandingkan. Bagaimanapun, pemimpin FMLN Ruben Zamora mendakwa parti pemerintah melakukan penipuan. Mereka mendakwa lebih 74,000 penduduk tempatan dihalang mengundi dengan alasan kehilangan sijil kelahiran. Setakat ini, ARENA yang mendapat tajaan Amerika Syarikat bernilai 18,000 juta ringgit masih gagal menguasai kerusi presiden. Menurut sumber Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundian mungkin terpaksa diadakan sekali lagi. Amerika Syarikat bersetuju menambah bantuan 270 juta ringgit kepada Ukraine. Bantuan itu sebagai memenuhi syarat persetujuan Ukraine menghapuskan lebih 1,600 senjata nuklear bekas Soviet Union. Piala FA di 4 gelanggang utama. 8 perlawanan berlangsung malam semalam. Selangor tumpas di tangan belaka di Stadium Merdeka dalam kumpulan 4, manakala Pahang menewaskan Negeri Sembilan. Dalam kumpulan 1, Kedah mengalahkan Perlis 4-0. Terengganu mengatasi Tentera 4-1 dalam kumpulan 2, sementara Kelantan menundukkan Kuala Lumpur 3-1. Sarawak membelasah Sabah 6-0 dalam kumpulan 3. Di Alostar Kedah, bekas pemain skuad Harimau Karim Pin mencipta hat-trick apabila pasukannya Perak menumpaskan Pulau Pinang 6-2. Karim menjaringkan gol pada minit 23, 34 dan ke-75. Manakala pemain import baru Perak dari Australia, Joe Kaleta menjaringkan 2 gol. Satu lagi gol Perak disumbatkan oleh Azizul Abu Hanifah. Pulau Pinang pula membalas menerusi Josh Eterovic dan Boniface Okafor. Di Stadium Negeri Kuching, Johor mengalahkan Polis 4-0. Di Stadium Negeri Kuching, Johor yang berjersey merah bertindak garang di awal minit permainan. Johor memperolehi gol pertama menerusi Muhammad Nasir Yusof pada minit ke-28. Pemain gantian K. Suntar menjaringkan gol kedua pada minit ke-59. Gol ketiga Johor dijaringkan oleh Khalid Syahdan. Dan 10 minit sebelum tamat perlawanan, Johor menambah jaringan menerusi Sani Osman. Keputusan muktamad, Johor 4, Polis 0. Saudara, dengan itu sekian buletin utama malam ini. Kepada peminat Clint Eastwood, jangan ketinggalan menyaksikan Pinky Adelaide selepas ini. Selamat hormat dan selamat malam. Selamat malam.